Okay. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyamu yawma asyura'a inni ahtasabullahu alaihi ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu rawahu Tirmizi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali kita membanyakkanlah bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala telah bagi hidup kita lagi di atas muka dunia ini, dapat kita boleh mengerjakan dan menunaikan ibadat kepada Allah. Jadi pada hari yang mulia ini, masa tengah hari yang mulia ini, kita mula cang Al-Huda channel kita ngaji panggil hak cang Al-Huda. Jadi oleh kerana beberapa hari Cak Al-Huda kita ni weti, beberapa hari lepas, jadi kita nak mula dah ambil start hari ni sampai seteruslah. Mana kata ibu apa adik akak hak duduk dengar rumah ni, kita boleh tiktang dah. Nak hari akan ada lah baba-baba, ustaz-ustaz, orang-orang mari mengajar dan muzakarah hak agama dalam Cak Al-Huda. Nak hari buka 2 petang, buka 2 tengah hari insya-Allah. Jadi orang yang duduk tiktam page Al-Huda kita ni, hari ni tu ya ada silap di teknik sikit. Dia hari Sabtu ni jemput teh lah kita kata. Baba Dr. Lah Jahat. Tapi Dr. Lah Jahat tu dia ada kerja hari ni, tak boleh nak mari. Lepas tu dia mari esok. Jadi esok hari Ahad tu pukul 2 PM Dr. Lah kita akan mari muzakarah dalam Cak Al-Huda kita, insya-Allah. Jadi pihak kami ni mohon maaf juga sebab pihak kami ni post dalam Al-Huda kata Dr. Lah hari ni. Orang yang tengok dan tiktam tu dia tahulah. Lepas tu tengok-tengok sampai pergi buku 2 ni orang lain kena. Ada salah sikit dalam teknik. Jadi pihak kami ni mohon maaf juga. Lepas tu Dr. Lah pun jadi tak luar hari ni. Hari Sabtu ni kena dia lah, tapi dia tak luar hari ni, ada kerja. Maka esok tu dia mari hari Ahad. Lepas tu hari ni pakai amal lah. Walaupun bukan babo, bukan ustaz pun, kita nak mari muzakarah. Muzakarah di sini dengan makna benar hak amal kecek di tengah hari ni, amal nak juga. Bukan atau amal panah royak ke orang ya, amal tak buat amal, bukan. Muzakarah ni amal kecek benar, hak amal kecek ni amal nak. Dan mudah-mudahan amal mohon kepada Allah Taala, amal minta kepada Tuhan, minta Tuhan ni benar hak amal kecek ada dalam diri amal ratib dan dalam diri kita semua hak duduk dengar, amin insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi nak kecek pada tengah hari ni hari apa? Hari puasa Asyura lah. Puasa hari Asyura. Jadi fak kita ni kalau sebut puasa Asyura ni kita nampak gapo? Kalau sebut puasa Asyura nampak kelebihan hak Nabi sebut dalam hadis kan? Nabi kata kena
Nabi kata siyamu yauma asyura inni ahtasabu 'alallahi an yukaffira sanatal lati qablahu. Hadis ni, lafaz hadis ni hak riwayat oleh Imam Tirmizi, rawahu Tirmizi. Nabi kata orang hak puasa hari Asyura ni Allah Taala Allah Taala apung dosa dia setahun hak lepas mari. Mana kata siapa puasa hari Asyura, Allah Ta'ala apung dosa dia dalam masa nengpi ti panma, nengpi hak lepas mari. Masa setahun hak lepas mari. Jadi hari Asyura ni bila? Esok. Hari Asyura kita turut patiting. Nah, hak kita, hak cuklah perakat tu, esok lah hari Ahad. Hari ni hari Sabtu, esok hari Ahad. Mana kata siapa-siapa puasa hari Asyura, esok hari Ahad, Allah Ta'ala apung dosa dia setahun. Dosa dalam masa setahun tu, dosa kok mata, dosa kok tangan, dosa kok kaki, dosa kok telinga, hak kita buat dalam masa setahun lepas mari tu, dengan sebab kita puasa Asyura satu hari, Nabi kata kena Tuhan ampun dosa kita. Benar hak Nabi Muhammad royak ni ibu apa, benar tu kena berlaku. Pas Nabi kata Tuhan ampun dosa kita, memang Tuhan ampun dosa kita. Nabi kecek ni dengan wahyu Tuhan, bukan Nabi kecek ramuk-ramuk gitu dak. Nabi kata siapa puasa hari Asyura dia dapat keampunan Tuhan. Maka kita tok lelaki rasa dosa banyak weh, kita puasa Tuhan ampun dosa kita. Kita nak wi Tuhan dosa apa ni? Kita nak wi bini kita Allah Taala ampun dosa dia. Wi bini kita puasa ratik esok. Wi anak kita nak wi anak kita wi Tuhan ampun dosa dia setahun hak lepas mari. Wi anak kita tu puasa ratik esok. Hari Asyura esok tu ibu bapa semua. Nah, siapa yang puasa hari Asyura ni Allah Ta'ala ampun dosa dia satu tahun hak lepas mari. So, habis itu. Yang kedua, buat tahu dah kata esok hari Asyura hak kita kena puasa. Sunat kita puasa hari Asyura. Jadi kita kena niat lah. Innamal a'malu binniyat. Nabi kata tiap-tiap amalan kita tu nak wisah kena niat. Ibadat puasa ni nak wisah kena niat. Pas kena niat tu lek malam. Ana kata siapa yang nak puasa hari Asyura esok, malam ni kena niat. Malam ni kena niat puasa. Malam ni fak kita kena niat kata kita nak puasa esok hari Asyura. Tahurah kata malam ni kena niat. Pas niat lagu mana? Niat lagu mana? Niat lagu ni. Ingat semua ibu bapa hak yang duk dengar, tak kira di mana tempat, duk rumah, duk pak jual, duk dalam kereta apa. Nah, duduk mana tak kira lah. Kalau duk dengar masa ni, amo nak royak cara niat puasa hari Asyura. Kita niat bila tu? Niat malam ni. Malam ni ambil masa mana, siapa masa mana? Ambil masa mana, suk mana? Ambil yak masuk ngorik siapa subuh. Boleh kita niat puasa hari Asyura. Niat gini, aku puasa esok hari sunat Asyura kerana Allah Ta'ala. Niat lagu tu. Niat malam ni ibu apa? Faham tak? Boleh ingat tak? Kali lagi. Aku puasa sunat hari Asyura esok hari kerana Allah Ta'ala. Niat malam ni. Amo sebut di mulut, tapi fak kita hak duduk dengar kena niat dalam hati. Kalau kita nawai tu saumah, sebut di mulut kata aku puasa esok hari Asyura kerana Allah Ta'ala, hati tak niat, puasa kita tak jadi. Puasa kita nak wiadi sah, hati kita kena niat kata puasa. Rukun puasa ke? Dua perkara. Rukun puasa sebut dalam kitab ulama dua perkara. Yang pertama, puasa kita nak wisah kena niat puasa. Pas niat puasa lagu mana? Royak dah saat ni. Sahaja aku puasa esok hari Asyura kerana Allah Ta'ala, tu cara niat. Kita niat tu bila lek malam ni. Malam ni esok kita pakat puasa lakon insya-Allah. Niat kata kita nak puasa ni boleh pahala dah. Tak puasa lagi, niat kata nak puasa tu boleh pahala dah. Ni Allah Ta'ala kurnia kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh tahu dah kelebihan orang puasa hari Asyura. Tuhan ampun dosa kita setahun hak lepas mari.
Faham dah? Yang kedua, hukum puasa hari Ashura ni gapo? Dalam kitab fiqh sebut. Di dalam mazhab kita Syafi'i, hukum puasa sunat hari Ashura ni sunat. Bukan wajib supaya dengan puasa Ramadan tak. Kalau puasa di bulan Ramadan wajib. Siapa tak puasa di bulan Ramadan, orang itu berdosa. Dosa besar orang tinggal puasa Ramadan. Tapi kalau puasa hari Ashura ni sunat. Lagu mana? Siapa puasa hari Ashura boleh pahala, boleh kelebihan hak Nabi royak. Siapa yang tak puasa hari Ashura tak boleh pahala, tak boleh dosa dan tak boleh kelebihan hak Nabi royak. Esok siapa puasa hari Ashura, orang tu Tuhan ampun dosa dia setahun. Kalau kita tak puasa hari Ashura esok, Tuhan tak ampun dosa kita. Hak Nabi kata Tuhan ampun dosa kita tu, Tuhan tak ampun sebab apa? Sebab kita tak puasa. Tak boleh kelebihan ke apa ni Tuhan. Maka kalau kita nak wi Tuhan ampun dosa kita setahun hak lepas mari, nak wi anak kita Allah Taala ampun dosa, nak wi bini kita wi Tuhan ampun dosa dia, kita pakat puasa. Kita pakat puasa. Nah, insya-Allah Taala. So, situ hak kita boleh tahu. Satu, kita boleh tahu dah kelebihan orang puasa hari Ashura. Gapo? Nabi kata ayyukaffiras sanatal lati qablahu. 1 tahun Tuhan ampun dosa kita. So, yang dua, hukum puasa hari Ashura ni sunat, bukan wajib. Tapi orang hak puasa hari Ashura ni memang boleh kelebihan besar. Nah, tu dia. So situ. Kemudian lepas pada tu, dalam kitab fiqh, dalam mazhab kita Syafi'i sebut lagu ni pula ibu bapa. Orang hak nak puasa hari Ashura tu sunat dia puasa hari Tasu'a Atik. Orang hak nak puasa esok sunat puasa hari ni. Hari Tasu'a ni hari 9 Muharram. Tasu'a makna dia 9 Muharram. Watikau Muharram. Bila watikau Muharram? Hari ni. Bila hari ni? Hari Sabtu ni. Sunat di orang yang nak puasa hari Ashura esok tu kena sunat juga sunat juga atas dia puasa hari ni, hari Sabtu. Sunat ya, memanglah sunat. Tapi kelebihan puasa sunat ni ibu bapa, Nabi sebut dalam sepotong hadis, kalau puasa Ramadan kita Tuhan peksa, Tuhan tanya di hari akhirat esok ada kecacatan, ada kekurangan. Di hari akhirat esok Tuhan tengok puasa hak wajib kita. Tengok. Puasa hak wajib mu ni, puasa hak Ramadan mu ni ada kekurangan ni, ada kecacatan ni. Ada kekurangan, ada kecacatan. Tuhan kata, "Hei malaikat mu tengok puasa sunat ya ada tak? Atas dunia dulu ya pesa tak? Nah, ya pesa tak puasa hari Ashura? Dia pesa tak puasa sunat di atas dunia? Kalau ada puasa sunat di atas dunia, mengambil puasa sunat tu mari tapung puasa hak wajib hak ada kecacatan ni. Buat tapung pak puasa hak wajib jadi sepenuh. Ni salah satu kelebihan orang hak yang suka puasa sunat. Maka kita nak ibadat kita jadi sempurna. Pas Tuhan pun terima ibadat hak sepenuh. Kita pun nak gapo hak sepenuhlah ke? Allah Ta'ala pun nak ibadat hak kita buat ke dia tu hak sepenuh. Pas kita rasa kata ibadat hak wajib kita, semaya hak wajib kita, puasa hak wajib kita ada kekurangan. Pas kita nak wis penuh, hak tu kita nak buat lagu mana? Salah satu cara nak wis ibadat hak wajib kita sepenuh, kita kena ada amalan hak sunat. Dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf, dia bila orang rajin ni bukan orang hak buat benda wajib. Benda wajib siapa-siapa kena buat, orang malas kena buat benda wajib. Tapi orang rajin di sisi ulama tasawuf ni orang hak buat amalan sunat. Orang buat amalan sunat ni lah di sisi ulama tasawuf kata orang ni orang rajin. Gitu. Ini salah satu kelebihan ibu bapa yang dihormati sekalian. Maka amanah ayat atanya, siapa-siapa nak puasa hari Ashura esok. Esok hari Ahad 10 Muharram hari Ashura. Benar hak sunat kita buat di hari Ashura, salah satunya puasa sunat hari Ashura. Cara niat amal ayat dah saat ni. Nah,
Sunat kita puasa hari Ashura esok. Dan sunat dia orang hak nak puasa hari Ashura esok tu, sunat dia puasa hari Tasu'a. Bila hari Tasu'a? Belum pada hari Ashura hari. Hari Ashura ni 10 Mahareh dah. Hari Tasu'a 9 Mahareh. Esok 10 Mahareh, hari ni 9 Mahareh. Hari ni sunat dah kita puasa sunat. Nabi sebut dalam hadis nah, Nabi kata kalau aku dah tahun depan aku nak puasa hari Tasu'a. Nabi nak puasa hari Tasu'a. Kalau Nabi dah tahun depan. Maka ulama dalam mazhab kita Syafi'i ambil hukum hari, kata kita sunat juga puasa hari Tasu'a. Hari 9 hari ni. 2 hari lah. 2 hari kita kena puasa hari Ashura. Hak pentingnya 10 Mahareh, tapi kena puasa juga hari Tasu'a ni. Bakpo kita kena puasa hari Tasu'a? Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama dalam mazhab kita Syafi'i, dia royak dalam kitab dia ada 3 sebab. Kita kena puasa 2 hari hari Ashura tu. Hari Ashura sehari ya, tapi kita kena rapuh dengan puasa hak sunat ratib. Belum pada kita nak puasa hari Ashura tu. Sebab apa? Imam Nawawi royak dalam kitab dia ada 3 sebab ni. Hari ni kena puasa dah, esok kita nak kelebihan. Hari ni kena puasa dah. 3 sebab Imam Nawawi sebut dalam kitab dia. Mari kita dengar. Yang pertama, sebab Nabi suruh. Nabi suruh kita puasa belum pada hari Ashura. Kita kena puasa 2 hari ke 3 hari ke ni hak ni Nabi suruh. Mana hadis? Kalau kata Nabi suruh kena wa'ai hadis maka Imam Nawawi pun wa'ai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kena. Nabi kata sumu yauma Asyura. Nabi kata, puasa olehmu hari Ashura. Nabi suruh kita puasa hari Ashura. Nabi suruh kita puasa hari Ashura. Nabi suruh ni. Lepas tu Nabi royak pula, wa khaliful yahuda, mung kena puasa tu jangan berserupa dengan Yahudi puasa. Yahudi ni ibu apa? Kelik sikit. Yahudi ni dia puasa hari Ashura Yahudi. Tak. Tarafat Yahudi ni puasa hari Ashura. Pas kita orang Islam kena puasa ratib lah. Apa kita kena puasa ratib? Dengar. Jadi gini dulu. We faham dulu kata kita kena puasa hari Ashura. Pas kita kena puasa hari Ashura tu tak serupa dengan puasa Yahudi. Yahudi ya puasa juga hari Ashura. Gini. Masa Nabi SAW duduk Mekah, hijrah pergi Madinah, ramai dah fak Yahudi duduk di Madinah. Bapa fak Yahudi ramai dah duduk di Madinah? Sebab fak Yahudi ni ya tahu dah dalam kitab Taurat dia royak dah kata Nabi akhir zaman timur ia hijrah mari Madinah. Jadi fak Yahudi ni ya tengok dalam kitab Taurat dah kata Nabi akhir zaman akan hijrah mari duduk di Madinah. Fak Yahudi duduk tunggu belah-belah dah di Madinah. Bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah pergi Madinah, Nabi nampak fak Yahudi duduk puasa. Nabi tanya, "Mahaza? Fakmu puasa hari ni Puasa apa? Hari gapo hari ni fakmu boleh puasa ni?" Nabi tanya Yahudi, fak Yahudi. Moga fak Yahudi puasa tu. Maka fak Yahudi pun royak, "Hei Muhammad, aku puasa hari ni sebab apa? Sebab hari ni 10 Mahareh ni Allah Ta'ala Nabi Musa alaihi salam selamat daripada tentera Fir'aun. Aku puasa hari ni aku syukur kepada Tuhan yang mana Tuhan Nabi Musa tu selamat daripada tentera Fir'aun. Fir'aun mapuh dalam air laut hari ni, maka aku syukur dan terima kasih kepada Tuhan hari ni. Aku puasa." Buat Nabi Muhammad dengar lagu tu. Nabi Muhammad pun kata kena, aku Nabi Muhammad tu lebih layak, lebih mustahak kena puasa lagi. Sebab Nabi Musa jadi Nabi, aku jadi Nabi. Aku dengan Nabi Musa ni sama.
Lepas dia tu Nabi kata, soma yauma asyura, aku puasa hari Asyura, wa mara bisiyamihi, dan aku suruh orang Islam pakat puasa hari Asyura laka. Nabi suruh kita orang Islam pakat puasa hari Asyura laka. Jadi amo nak royak kepada kita sini kata Yahudi pun puasa hari Asyura. Yahudi puasa hari Asyura. Pas Nabi kata orang Islam pun kena puasa hari Asyura. Bukan sekadar tu. Pas Nabi Muhammad nah, cuba kita tengok. Nabi Muhammad dia dengar cerita di Yahudi. Nabi tak tanya pun, mu Yahudi, ambil cerita ni mana? Sanad sahih ke tak? Tak bang. Yahudi kata, aku puasa hari ni sebab Allah Ta'ala Nabi Musa selamat pada Fir'aun hari ni. Nabi pun terima cerita hak mari di Yahudi tu. Tak tanya pun kata, mu ambil mana cerita ni? Tak bang. Pas Nabi pula tengok, Nabi buat amalan hak besar puasa ni sakut dengan peristiwa hak berlaku di Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Nak kita puasa hari Asyura ni bukan saja ingat di fadilah, suruh ingat ratik jarah Nabi Musa alaihi salam. Faham? Nabi Muhammad ikat puasa Asyura dengan kisah, dengan peristiwa, dengan sejarah Nabi Musa dengan Firaun. Sebab tu kita umat Nabi Muhammad kita ni puasa hari Asyura ni yang ambil di kelebihan saja. Kita puasa di hari Asyura memang nak di kelebihan tu. Nabi kata kena, siapa puasa hari Asyura, Allah Ta'ala ampun dosa dia 1 tahun hak lepas mari, setahun hak lepas mari. Memanglah, tapi kita kena ingat ratik ikat teh puasa hari Asyura tu Nabi kita buat sakut dengan gapo? Dengan peristiwa Nabi Musa dengan Firaun laknatullah. Maka kita kena ingat atik. Dia mau tanya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun lama dah cerita tu. Pas kita kena ambil gapo lagi? Ambil pengajaran yang ada dalam kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Ada pengajaran wa zikra lil mu'minin tu kata. Ada pengajaran khamsah di kita orang beriman. Allah Ta'ala ada royak apa cerita Firaun. Allah Ta'ala ada royak apa cerita Namrud. Ada royak apa cerita Korong. Mereka itu ahli neraka. Ada royak apa? Quran ni molek ke? Quran ni melia ke? Rena kena ada cerita orang yang dirakuk ke Tuhan. Nak kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ni mikir di atas kisah-kisah hak Tuhan ada royak dalam Quran. Kalau kita dengar kisah Nabi Musa, gapo hak kita boleh dalam pengajaran tu? Amo nak royak kisah Nabi Musa akhir-akhir dah. Kalau royak ya awal sampai akhir ni memang tak habis. Sebab kisah Nabi Musa ni sangat-sangat panjang. Nah, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa serta dengan kaum Bani Israel ni, pakat tubik di kampung. Lepas tu, apa ni Tuhan royak dah kata mutubik pada kampung ni, mutubik Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tubik pada kampung. Lepas tu Tuhan royak dah kata Firaun turut mung ni. Firaun di istana dia tu cedek dah. Hamak dah. Buat Nabi Musa dengan Bani Israel. Cukup ratus-ratus ribu askar hak Firaun, cukup dengan alat pedang, kuda, cukup semua. Tubik pada istana, hamak Nabi Musa. Nak bunuh Nabi Musa. Akhir cerita lagu mana ibu bapa? Suk di air laut. Suk di patah, suk di air laut. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ambil tukak dia saat itu, katak air laut. Kita pun masa dengar ke? Kisah Nabi Musa tu ke? Dah, Nabi Musa pun ambil tukak dia tu katak air laut. Air laut saat itu pecah tubik 12 leng, 12 jalan. Maka ulama kira ibu apa? Bapa tu hewi air laut tu pecah tubik 12 jalan. Bapa rena tak tubik 20 jalan muka ramai ni. Ribu-ribu ni Bani Israel ni. Parena tubik 12 leng sebab Bani Israel ada 12 kabilah. Bani Israel ni anak cucu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni anak dia ada apa ke? Nabi Yaqub. Kalau siapa biasa dengar
kisah Nabi Yusuf ke, dia tahu anak Nabi Yakub ada 12 orang. Salah satu anak Nabi Yakub ni Nabi Yusuf Bunyamin. Nah, 12 orang. Jadi Bani Israel tubik kot 12 orang ni, Nabi Musa katak laut tu tubik 12 leng. Sebab apa? Nak uwi satu leng, satu kabilah, satu kabilah. Jadi mudah jalan gi sana. Gitu ulama dia bincang mari. Nah, habis itu ada 12 lingkar Nabi Musa kata laut tu. Jadi Nabi Musa pun jalan lepas sana. Firaun turut pergi. Nah, duduk di air, duduk di tengah jalan. Jadi air laut tu duduk becek lagi lah. Jadi Firaun pun turun kali ingat askar dia. Turun habis. Di masa tu lah Allah Ta'ala kata, "Hei Musa, mu ambil tukakmu katak air laut kali lagi." Nabi Musa ambil tukak dia katak air laut kali lagi, grum. Selalu dah. Mampu habis fak Firaun, fak tentera Firaun saat ni tu. Lepas tu ulama dia ambil cerita Nabi Musa, buat kita mikir. Satu, tukak. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ambil tukak katak air laut. Air laut tu pecah tu jadi jalan. Kalau kita guna otak kita, tukak ada kuasa gapo? Tapi Nabi Musa tak tanya. Tuhan suruh, ya wak lalu dah gang we. Sebab tu kita, perangai kita beriman lagu tu juga. Wa sami'na wa ata'na. Tuhan royak kita kena wak. Tak usah mikir apa hikmat. Orang beriman, dia wak dulu baru cari hikmat. Bukan cari hikmat dulu baru buat. Tengok Nabi Musa. Allah Ta'ala suruh ambil tukak kata air laut. Tak tanya, tukak nak kata air laut boleh pecah jadi jalan. Tak fikir situ. Tuhan suruh dia buat. Apabila dia buat, Tuhan buat jadi jalan sungguh. Faham tak? So situ. Kita orang beriman kena buat apa hak Tuhan suruh. Walaupun tak tahu hikmat gapo. Buat dulu. Wa sami'na wa ata'na. Dengar dah, tahu dah, buat hak Tuhan suruh. Kita hari ni tinggal benda hak Tuhan suruh, wal-iyazubillah. Kalau hak tokai suruh kita buat, kalau hak pemimpin kita suruh kita buat, hak Tuhan suruh kita tinggal. Ni bahaya ni. Tokai suruh nak kerja tempat aku tak boleh pakai kain kubur nah. Kita jom tak pakai kain kubur. Walha Tuhan lari mu jangan buat lagu tu. Diraka aku. Tapi kita jom turut tokai tinggal perintah Tuhan. Wal-iyazubillah. Ni tempat kita nak ambil kisah. Ada pengiktibar dalam kisah Nabi Musa. Bagaimana lagi ulama dia korek tubik mari dalam kisah Nabi Musa. Kita dengar kisah Nabi-Nabi ni we boleh pengajar So lagi gapo? Benar hak Tuhan tanah, benar hak Tuhan terkedai semua berlaku lebih. Benar hak Tuhan terkedai, benar hak Tuhan nak berlaku semua berlaku lebih. Semua berlaku lebih. Tengok Tuhan nak berlaku. Dah, Firaun mati dalam air. Semua Tuhan tanah habis, berlaku semua benda hak Tuhan tanah. Maka kita pun kena ingat lagu tu lah. Nah, kita ni bandingnya sepengaruh kulit Kita ni panah kita taruh mana, bijak kita taruh mana. Nah, semua tu daripada Allah. Wah iya, sama kita nampak. Nah, duduk panah kecek, panah kata, gitu gini. Semua tu tok dalil laka tu. Maka kita beriman pun kena nampak Tuhan. Kita panah taruh mana, kita ngajar, demo sedap dengar kita ngajar taruh mana pun jangan nampak kita. Kena nampak Tuhan. Bukan kita kali itu. La haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya upaya nak buat kebaikan, nak tinggal kejahatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hati kita orang beriman jangan lupa kepada Tuhan, Tuhan hati. Siapa Tuhan hati? Allah Tuhan hati. Sebab tu kita kena ingat molek. Nah, apa lagi ada pengajaran dalam cerita Nabi Musa, iaitu segala nikmat yang kita ada, yang kita boleh dalam dunia kena tinggal habis. Tengok Firaun. Ada nikmat gapo Firaun? Penuh. Debel Firaun ni tak serupa dengan orang lain nah. Di hari ni tak ada siapa debel serupa dengan Firaun. Nak ayat atau nikmat hak Firaun boleh dalam dunia ni sangat-sangat
Benda yang tak serupa pada adat. Firaun saat ni tu dia tak biasa remeh berapa ratus tahun. Ulama sebut dalam kitab Firaun ni ya qada hajat. Qada hajat kita kata berak lah 40 hari baru berak sekali. Nak oi atau sehat tu badan dia tu. Nikmat sehat yang ada di dia taruh mana pun kena tinggal juga. Dia saat ni tu duduk letam neng, tinggi taruh mana pun kena tinggal juga. Duduk dalam kayu taruh mana pun kena tinggal juga. Kena tinggal juga. Bukan duk kali sok modok kena tinggal. Bah Firaun mati, tamneng dia, sehat dia, kaya dia tinggal habis. Bah yang mati jumpa dengan apa? Jumpa dengan seksa lah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pas gapo ratik, gapo lagi hak kita boleh pengajaran dalam kisah ni. Allah Taala duduk lek orang beriman. Allah Taala duduk lek orang buat baik dengan Tuhan. Kita boleh pengajaran khamsah dalam cerita Nabi Musa Allah Taala tak sokong orang kafir. Tengok Tuhan binasakan kaum Firaun tu. Tapi Tuhan selamat kaum Nabi Musa alaihi salam. Maka kita, hei orang beriman semua, walaupun kita hari ni tak ada siapa nak kasih kepada kita, tak ada siapa nak sokong kita, tak ada siapa nak padu kepada kita, kita duduk di atas jalan hak Islam kita ajar. Turut hak Tuhan, turut hak Nabi. Belalah orang tak kasih sokong pun Tuhan duduk kali dengan kita. Cuba tengok jarah-jarah Nabi hak lepas mari dah. Tuhan pasal tinggal Nabi mana? Tuhan pasal tinggal orang beriman seorang mana? Amo ingat satu cerita hak berlaku di masa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh royak kepada kaum dia. Kata boh nak mari pakak naiklah atas fau aku. Siapa naik di atas fau aku dia selamat. Orang pakak tak percaya. Tengok Nabi Nuh wakfau pun atas bukit dah. Pas wakfau atas bukit, wakfau besar pula. Pas air mana nak. Nabi Nuh gila dah. Tapi dak ibu apa. Sungguh hak Nabi Nuh kata air bah besar nak mari, siapa kalau mu nak atas bukit pun bukit gelai juga. Bukit gelai. Tak percaya juga. Ada satu orang mata buta. Dia mata buta. Nabi Nuh dia kata, "Hei pak cik, boh nak mari ni. Kita kena nak tafau nah. Siapa masuk kena nak tafau. Tak boleh duduk dalam rumah. Habis licin rumah ni. Bukit-bukit pun hancur habis." Orang mata buta tu kata kena, "Ya Nabi Allah, aku percaya hak mu rakyat, tapi aku mata buta. Aku mintalah masa boh mari tu minta pimpin aku juga we nak tafau mu. Aku sokong mu hei Nuh. Hei Nabi Nuh, aku sokong, aku percaya, tapi aku mata buta, aku nak jalan gigi tak boleh. Mu tolong pimpin aku, bawa aku pergi." Nabi Nuh kata, "Insya-Allah." Bos apa masa sungguh ibu apa? Air mari gung. Kok langit turun, kok bumi tubik air. Tubik habis, kok pohon kayu ke apa, tubik habis. Nabi Nuh lupa. Mana kata tak ingat sebab duk gaduh harga lain ke, jadi tak ingat kata ada seorang orang tua lupa nak ambil ia nak tafau. Sudah Nabi Nuh saat itu nak tafau baru ingat. Beringat tu dia pergi cari mati dah orang tua tu. Wal iazubillah. Gapo? Masya-Allah barakallah. Allah Taala jaga rumah tu. Tak kena bala hak tu waktu mari. Masya Allah. Tak kena. Nabi Nuh kita tengok ada rumah yasa ya tak kena makan di air. Buat Nabi Nuh siapa lagi? Orang tua tu kata, siapa masa kita nak tafaudah dah. Buat nak hari dah ni dah. Yang mata buta dia tak tahu ke apa jadi kat luar. Dia tak tahu. Nabi Nuh kata air lipat habislah kau dah. Lepas dah bah ni. Lepas dah. Tuhan dia selamat. Sebab apa? Sebab dia orang beriman, dia orang buat baik, dia turut Nabi. Allah Taala jaga. Ni nak royak kepada semua kita orang beriman dengan Tuhan ni. Kata Allah Taala tak biasa tinggal kita orang beriman. Kita jalan kena dengan hak Tuhan nak ya.
Belalah di atas dunia ni Tuhan tak wi kaya kita, Tuhan wi susah sikit di kita, tak apalah. Moga hidup kita sama tara ya. Hak kita nak-naknya masa kita jumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih kepada kita. Tuhan panggil, mari hamba-Ku, mari syariatku, mari syariatku. Aku nak bagi balasan yang baik kok mung. Mana? Syurga. Masuk syurgaku, masuk syurgaku. Kita nak hari akhirat esok nak laku tu. Pak kita pun caya belaka. Kata kena pergi jumpa dengan Tuhan, kena kembali ke rahmat Allah. Nah, sebab tu kita pakai usaha. Nah, itulah salah satu daripada pengajaran hak kita boleh di kisah Nabi Musa. Jadi hak amo nak royak kata, gapo? Nak royak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil puasa hari Ashura ikat dengan sejarah Nabi Musa. Peristiwa hak berlaku di Nabi Musa alaihi salam. Nah, maka kita pun biar kita puasa hari Ashura, okay? Yang ingat di kelebihan saja. Memanglah kelebihan itu besar. Nah, kita ingat atik apa ikatan Nabi dengan hari Ashura. Gapo hak berlaku di hari Ashura, iaitu peristiwa Nabi Musa alaihi salam selamat daripada tentera Firaun laknatullah. Jadi nak ayat atau fak Yahudi puasa hari Ashura. Fak Yahudi puasa hari Ashura. Pak Nabi kata kena wa khaliful yahuda, mung kena menyalahi puasa mung hai orang beriman kena menyalahi, jangan wisupa dengan puasa Yahudi. Jadi fak Yahudi puasa hari Ashura, kita orang Islam pun puasa hari Ashura. Pak Nabi kata mung kena puasa hari Ashura tu jangan wisupa dengan Yahudi. Lagu mana cara Nabi royak? Bukan Nabi royak gerak tu dak, Nabi royak pula. Nabi kata kena wasumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Ni cara kita puasa hari Ashura tak serupa dengan puasa hak Yahudi puasa. Lagu mana? Iaitu kita kena puasa belum pada hari Ashura satu hari. Belum pada hari Ashura satu hari. Hari Ashura ni bila? Kalau hak tahun ni. Esok hari Ahad 4.30 Singha, esok hari Ashura. Nah, Nabi kata kena wasumu qablahu yauman, mung kena puasa belum pada hari Ashura sehari. Hari ni kena puasa dah. Hari ni panggil hari Tasu'a. Dalam kitab fiqh ulama sebut orang hak yang nak puasa hari Ashura sunat dia puasa hari Tasu'a hari ni. 2 hari lah makna kata. Hari Ashura tu hari 10, tapi kena puasa dah, sunat dah. Kita puasa hari ni dulu. Salah satu sebab apa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia, sebab tak sewi puasa orang Islam serupa dengan puasa Yahudi. Kalau hari ni tak puasa, aku tak puasa hari ni, hari Sabtu, hari Tasu'a tak puasa, esok nak puasa, Nabi kata kena au ba'dahu yauman, mu puasalah hari lepas pada hari Ashura. Mana kata kalau hari ni tak puasa, esok hari Ahad puasa, hari Senin puasa. Nabi kata, Nabi sebut au, au ni we pilih. Hari ni puasa dah, esok puasa, tak apalah. Hari Senin tak saya puasa pun. Tapi hak moleknya hari Senin puasa pula. Moga hari Senin, nak minggu kita sunat puasa hari Senin. Nak minggu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka puasa hari Senin. Sebab apa sahabat tanya, ya Rasulullah, kena Rasulullah suka puasa hari Senin ni? Nabi kata, sebab hari Senin hari aku beranak. Bulan Rabiul Awal tepat 12 hari Senin Nabi beranak. Nabi puasa hari Senin, Nabi suka puasa hari Senin sebab hari tu hari Nabi beranak. Tu Nabi royak kepada sahabat dia. Jadi nak minggu masuk hari Senin sunat puasa, masuk hari Senin sunat puasa. Jadi masalah puasa hari Ashura ni ibu bapa, ya sunat kita puasa. Nah, hak molek kali ada tiga pengkat, 3 can, 3 martabat. Satu puasa sehari. Puasa sehari ni bila? Hari Ashura. Mutabat yang 2 hak molek pada sehari puasa 2 hari. Hari ni dengan esok. Ataupun esok dengan lusa.
Yang tiga hak molek kali puasa 3 hari. Hari ni Sabtu puasa, hari Ahad puasa, hari Senin pun puasa. Hak ni hak tinggi kali. Kalau orang kacau, orang yang nak kepada kelebihan, nak kepada sangat-sangat banyak tu, pakat puasa 3 hari. Nah, kalau tak lawai aku 2 hari dah. Kalau tak lawai aku 2 hari, sehari yang tinggal. We boleh juga kelebihan hak Nabi kita royak tu. Boleh faham dah? Itu asbab yang pertama. Imam Nawawi sebut kata kita kena puasa 2 hari ni. Sebab apa? Satunya sebab Nabi pesan, mung kena puasa hari Ashura, dan puasa hari Ashura mung tu jangan we serupa dengan Yahudi. Sebab Yahudi pun puasa hari Ashura juga. Betul nak ayat. Yang kedua, Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, iaitu ihtiyat, wingat. Kita kena wingat. Wingat gapo? Wingat takut kurang sehari bulan. Wingat takut kurang sehari bulan. Lagu mana je gini. Ya Islam kita ni ke, nak bila kata masuk bulan baru tu kena tengok anak bulan. Wanti ye sekau. Nak bulan tu kena tengok dah anak bulan. Kalau kita nampak dengan mata ni anak bulan, baru kita bila 1. Wanti neng bulan hak baru. Kalau tak nampak dengan mata ni anak bulan, kita kena bila bulan tu 30 hari. Jadi gini, 29 Zulhijjah baru ni ke. Takut-takut ya cuklah perakat gena. Tak ada orang nampak anak bulan di tempat 29 Zulhijjah baru ni. Hari Rabu, petang Rabu baru ni tak nampak, tak ada siapa nampak anak bulan. Jadi 1 Muharram hari Maat. 1 Muharram jatuh hari Maat. Hak tu tak nampak di mata, boleh jadi ada anak bulan. Baik tu. Pas kalau ada anak bulan 10 Muharram hari ni. Malaysia ke 10 Muharram dah ni. 10 Muharram dah. Pas kalau hari ni 10 Muharram dah, esok bukan 10 Muharram, jadi tinggallah kita. Faham tak? Sebab tu Imam Nawawi kata molek kita puasa 2 hari. Hari Tasu'a dengan hari Ashura. Boleh jadi hari Ashura jatuh di hari Tasu'a. Apa kalau kita puasa dah hari Tasu'a, betul lah dengan wakil. Boleh jadi sebab takut bimbangnya kurang sehari bulan tu. Kita bila kata esok hari Ashura sebab tak ada orang nampak anak bulan, maka kena bila bulan tu 30. Pas boleh jadi ada anak bulan pada wakil hari ni tepat 10 Muharram dah, pada wakil boleh jadi. Sebab tu Imam Nawawi kata molek puasa 2 hari. Sebab apa? Wingat. Takut hari ni dah jatuh 10 Muharram. Baik tu. Bahak kita bila 10 Muharram esok sebab kita tak nampak anak bulan. Buat tak nampak anak bulan, Nabi kata kena sempurna bulan tu 30 hari. Baik tu. Kalau kita tengok alasan hak ulama sebut ke, masya-Allah turut hak ulama kita atur royak mari. Imam Nawawi sebut lagu tu. Yang ketiga. 3 sebab ke hak Imam Nawawi sebut ni. Yang ketiga, apa? Sebab suruh puasa 2 hari ni ia serupa dengan puasa hari Maat saja. Puasa hari Maat saja larang. Tak boleh. Mana kata makruh lah puasa hari Maat saja tu, maka di hari Ashura pun lagu tu. Maka kita kena puasa 2 hari. Hak tu hak molek. Hari ni siapa puasa dah, alhamdulillah. Esok puasa. Hari Ashura tu jangan tinggal. Mana bukan kata hari ni puasa dah, esok tinggal. Hari ni baru hari Tasu'a baru. Teruk hak cuklah kita perakat. Hari ni hak hari 9 Muharram baru, esok baru 10 Muharram. Siapa puasa 10 Muharram esok, dia boleh pahala tak mana? Allah Ta'ala ampun dosa dia setahun hak lepas mari orang hak puasa esok. Tapi nak atas sunat juga walaupun puasa esok hari Ashura pun hari ni kena puasa dah. Pas kalau hari ni tak puasa, kena puasa hari Senin. Ahad dengan Senin kena ada 2 juga. Lagu tu. Itulah pendapat ulama rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kita boleh faham puasa hari Ashura ni mutabak mula-mula puasa sehari je hari Ashura. Mutabak yang kedua hari Tasu'a dengan hari Ashura.
hari ni dengan esok. Yang tiga, mutabat yang tiga ni hak molek kali. Hari ni puasa, hari Tasu'a, hari Sabtu, hari Ahad, hari Asyura puasa, lepas tu hari Senin puasa pula. 3 hari direct. Alhamdulillah. Nah, kalau kita boleh buat tu, nah kita pakat buat. Itu dia dah. Itu masalah hak sakut paut dengan puasa hari Asyura. Nak. Lepas tu soal lagi, amanah oyak ke lebih orang puasa ni. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi royak orang puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala widia yauh pada api neraka 70 tahun. Kita kalau puasa kerana Allah, Allah Taala wi kita yauh pada api neraka 70 tahun. Cek sipi. Pas kita kalau tanya, nak tak wi kita yauh pada api neraka? Nak. Kalau nak kita pakat puasa lah. Wiyadi lillahi ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, tok laki mung kena jaga diri mung dan kena jaga ahli keluarga mung, kena jaga bini mung, kena jaga anak mung, wiau pada api neraka. Mung kena jaga diri mung, hei tok laki, dan kena jaga keluarga mung, anak bini mung, wiau pada api neraka. Lagu mana? Salah satu amalan hak buat wi kita yauh pada api neraka, amalan ibadat puasa. Nabi kata siapa puasa lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, orang tu Tuhan wi yauh pada api neraka. Dengan sebab tu ibu bapa muslimin muslimat hak yang saya kasihi sekalian, kita pakat berubuklah. Kalau siapa tak puasa hari Asyura hak tahun ni, tak harapan pula. Kalau Tuhan taruh umur, kalau Tuhan tak taruh umur, tak ada dah. Ya puasa hari Asyura ni ya ada setahun kali. Pemocah pisik nah. Setahun kali, bukan ada anak bulan. Bukan kata bulan Safar, bulan depan boleh puasa bulan Asyura dah. Kalau bubur surah tu buat bila boleh muka nak pakai ya. Hak ni nak buat amal hak Nabi royak kita pakai usaha nak puasa belakang insya-Allah. Nah. Niat puasa lagu mana? Niat puasa dia mau tanya, niat puasa lagu mana? Niat malam ni, siapa yang nak puasa hari Asyura esok, niat lalu dah malam ni. Bermasuk ngorek mak boleh niat lalu dah. Niat kata gana, aku puasa esok hari Asyura kerana Allah Taala. Niat lalu dah lagu tu. Dah? Boleh kita pakai niat malam ni. Bukan lah ni. Niat lah ni tak leh. Dia kena niat lek malam. Dah? Tak kira apa kalau kita nak puasa qada. Orang tino nak puasa qada. Lepas tu dia nak qada. Lepas tu dia nak puasa qada kali dengan wajib. Lagu mana? Dalam mazhab kita Syafi'i ni kata boleh. Orang tino ataupun orang yatim kena puasa Ramadan baru ni dia tinggal sebab ada keuzuran apa-apa. Jadi dia nak puasa, dia nak puasa. Dia nak puasa qada esok hari Asyura. Dia nak puasa qada atik. Boleh ke tak boleh? Cara dia tu kita niat hak qada haja. Niat hak qada haja. Niat kena aku puasa qada Ramadan esok hari kerana Allah Taala. Niat qada saja pun tak apa dah. Pahala puasa hak sunat yang masuk diri dia. Bandingin lagu ni. Ya ada juga biasanya supaya kita masuk sejid ibu bapa. Kita masuk sejid ni, tiap kali masuk sejid kena mayat tahiyatul masjid kan? Kena mayat tahiyatul masjid. Masuk masjid kena mayat tahiyatul masjid. Pas kita masuk masjid tu orang duk mayat zuhur dah. Misal ni. Asar tadi, asar mudah. Kita masuk masjid pak orang duk mayat asar dah di sejid. Duk mayat berjemaah asar dah. Kita masuk pak di masjid. Atas kita tu kena mayat tahiyatul masjid tu. Tapi kita tak mayat. Kalau aku mayat tahiyatul masjid, luput mayat mu'ah belah, aku pakai mayat fardu asar berjemaah lalu dah dalam masjid ramai-ramai. Kita pakai niat aku mayat fardu asar 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala Allahu Akbar. Pahala mayat tahiyatul masjid boleh juga duduk dalam mayat fardu asar tu lah nak royak kata. Kita niat mayat asar ya, tak niat mayat tahiyatul masjid li. Niat mayat asar ya, pahala tahiyatul masjid masuk dalam tu.
Sebab tu juga puasa Ramadan ni. Puasa qada Ramadan ni. Nah, puasa qada Ramadan tu. Lagu tu. Nah, lagu tu. Kita bakat puasa lakalah. Kalau siapa-siapa hak ada qada lagi tu, kalau kita nak puasa qada haja dulu, esok ada gapo juga. Ataupun kalau kita niat qada haja pun boleh pahala hak sunat juga. Kalau gini pun tak apa juga. Kita ada qada tapi tak sah nak buat hak sunat dulu. Lagu mana? Ya gini, kalau puasa Ramadan qada kita tak habis lagi ke, lepas tu masa luar untuk qada tu ada, kita pergi ambil hak sunat tu ya salah lek kita. Lepas tu nak buat agama we tak salah. Kita kena ada azal lah hati kita kata lepas pada puasa sunat ni kita nak qada lalu dah. Kita pergi puasa sunat dulu, lepas dia tu kita qada. Tak ada gapo. Moga puasa hari Ashura ni bukan ada semua sehari tu ya. Lepas kalau qada ni bila masa pun boleh. Nah, hanya kalau kita ada masa luar tu giduk gaduh buat hak sunat tinggal hak wajib ya salah situ. Lepas tu nak buat we tak saya di salah tu lagu mana? Kita puasa hari Ashura esok. Lepas tu kita ada azal hati kita kata nak qada lepas ada ni dengan segera. Lagu tu. Dah habis itu. Itu masalah mengenai dengan puasa. Jadi kelebihan puasa ni sangat-sangat banyak. Kita buat. Kita buat, masya-Allah barakallah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata kena, inna fil jannati baban. Dalam syurga ada satu pintu nama Ar-Rayyan. Ada satu pintu dalam syurga nama Ar-Rayyan. Orang hak boleh masuk pintu syurga hak nama Ar-Rayyan ni orang puasa je. Malaikat hak duk jaga pintu syurga panggil, mana orang puasa bangun mari. Lepas tu jalan masuk pintu syurga Ar-Rayyan. Orang puasa tu, orang hak duduk puasa atas dunia tu pakat bangun jalan masuk syurga laka kok pintu Ar-Rayyan. Masuk orang hak puasa laka kok pintu Ar-Rayyan, malaikat katuk koci gang ni. Orang hak tak puasa atas dunia tak boleh masuk pintu Ar-Rayyan. Allah Rabbi Karim, sangat-sangat besar kelebihan orang puasa. Ada satu hadis Nabi kata kena, Allah Ta'ala royak balas seorang puasa, akulah hak balas. Sebab tu Nabi kata orang puasa ni piye ya jumpa dengan Tuhan dia mujur. Dia mujur. Nabi sebut dalam hadis ada dua kesukaan bagi orang puasa. Orang puasa boleh dua kesukaan. Yang pertama boleh kesukaan masa buka puasa. Cuba kita fati orang hak puasa ke. Lepas tu biar nak buka puasa suka dah hati. Nak boleh makan lah weh, nak boleh minum lah weh. Suka hati. Allah Ta'ala weh ada kesukaan dalam hati kita masa nak buka puasa. Nabi kata lagi, masa orang puasa jumpa dengan Tuhan di hari akhirat esok, dia suka. Dia mujur, dia suka hati. Siapa suka hati jumpa dengan Tuhan di hari akhirat esok? Orang hak suka puasa di atas dunia. Maka kita nak-naklah kita tak jadi masalah dengan Tuhan di hari akhirat esok. Maka kita pakai usahalah pakai puasa. Lebih lagi puasa hak ada keistimewaan lagu ni. Bukan ada nak boleh puasa hak Tuhan apung sampai setahun ni. Nah, kita doa dengan Tuhan malam-malam, ya Allah ya Tuhan ku apalah dosaku. Kalau Tuhan terima, Tuhan apung. Tapi kita kena ada harapan dengan Tuhan lah. Nah, nak atau kalau kita saat ni tu buat hak Nabi royak, memang Tuhan ampun dosa kita. Sebab Nabi royak, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi kita kecek dengan wahyu pada Tuhan. Satu-satu kelebihan hak Nabi royak daripada Tuhan. Mana kata Tuhan janji nak wigun ni, nak wi lagu ni. Memang kita kena boleh kalau kita buat turut Nabi Muhammad. Supaya puasa hari Ashura Nah, kalau kita puasa hari Ashura, Allah Ta'ala wi apa? Apun dosa kita setahun hak lepas mari. Memang kena lagu tu sungguh. Sebab Nabi royak sendiri. Garanti. Cerak tu apun dosa kita. Nah, sebab itulah Amor pun rasa kata diri Amor pun tak ada dosa dengan Tuhan banyak juga. Maka kita buatlah amal ibadat. Hak buat itu ampun dosa kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal hasana yuzhibanas sayyi'at. Bahawasanya sesungguhnya kebaikan ni yang boleh hapus kejahatan. Kebaikan salah satu hak Nabi royak sendiri ni amalan puasa.
Nabi kata siapa puasa hari Ashura satu hari, Allah Taala ampun dosa kita setahun hak lepas. Lepas tu dia kata innal hasanat yuzhibun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan tu hak kita buat tu boleh hapus kejahatan hak kita biasa buat. Maka kita pun banyak dosa dengan Tuhan. Kita nak ibu bapa adik akak semua dalam dunia ni hak sungguh-sungguh kali kita nak gapo. Dua perkara je. Hak besar. Gak lain pun nak lagi, tapi nak atas hak ni pun seolah-olah benda hak besar hak kita nak. Mana? Nak wi Tuhan maaf daripada dosa kita dan nak wi Tuhan kasih kepada kita. Nak wi Tuhan maaf kepada kita. Dosa hak kita biasa buat dengan Tuhan, kita nak wi Tuhan maaf. Nah, kita nak wi Tuhan maaf. Salah satu caranya puasa. Pak kita nak wi Tuhan sayang kepada kita. Salah satunya ibadat puasa. Ibadat puasa jadi ibadat hak wak Tuhan ampun dosa kita, dan ibadat puasa wak Tuhan sayang kepada kita. Tengok dalam ibadat puasa tu. Maka kita bakal usahalah we boleh puasa lah ke. Hari ni puasa dah, esok puasa pula. Hak esok yang tinggal. Nah, hak esok tu yang tinggal. Dah ada juga orang mari tanya amma kata, kita tak makan sahur malam. Nak puasa hari ni boleh tak? Dah, muka ya duduk gambar hak Ramadan ke. Ya Ramadan ni semua orang bakal makan sahur lako nak puasa esok Maka ya kira tu kalau tak makan sahur malam ni, tak bangun makan sahur supaya tak nak puasa dah. Tak. Makan sahur tu bukan rukun puasa. Makan sahur bukan rukun puasa, sunat ya. Kalau orang nak puasa tak kira puasa sunat, puasa wajib, sunat makan sahur. Tu ya. Kalau kita tak makan sahur malam, khabar orang bersubuh dah tak makan sahur. Nah, kita pun puasa hari Ashura boleh, tak ada masalah. Sah puasa kita. Nah, tapi tak roklah sikit tu kalau kita tak makan sahur tu. Tak. Dia mau tanya kata niat puasa hari Senin lagu mana? Niat puasa hari Senin, niat kata kita puasa hari Senin. Aku puasa sunat hari Senin esok hari kerana Allah Ta'ala. Faham tak? Niat lagu tu. Pas hari Senin pun masuk dalam hari minggu sunat kita puasa dah. Kau molek lagi kalau kita puasa pula hari Senin tu. Nah, dia mau tanya niat hari Senin tu. Tasu'a pelawat arai. Tasu'a ni hari 9 Muharram, wantika Muharram. Tasu'a tu kau milih Muharram. Tu dia nah. Habis itu. Dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lepas tu dia mau tanya kata nak puasa qada. Kali ngah puasa hari Ashura tu boleh ke tak, niat lagu mana? Supaya amal ayat ni kata dalam mazhab kita Syafi'i boleh. Nah, kita niat hak qada haja dah. Aku puasa qada Ramadan esok hari kerana Allah Taala. Kalau kita nak puasa, nak niat kali hak sunat atik niat gana niat gini. Aku puasa qada Ramadan esok hari serta sunat hari Ashura kerana Allah Taala. Niat lagu tu. Niat bila? Pak ingat selagi. Orang hak nak puasa qada kena niat lek Malaysia je. Kalau kita ngaji lagi tak pekah bab puasa, ada 4 syarat nak wisah niat. Rukun niat apa? Rukun puasa kena niat ke? Nak wisah niat tu ada 4 perkara pula. Tengok. Dalam 4 perkara tu salah satu, kita orang hak puasa wajib ni kena niat puasa, nak wisah niat tu kena niat lek malam. Kena niat lek malam. Nah, kena niat lek malam. Jadi orang hak nak qada puasa esok tu, nak puasa qada, nak puasa sunat, kita kena niat lek malam perkara ya. Kalau nak puasa sunat saja niat pada waktu siang hari boleh juga. Tapi dengan syarat belum pada masuk zuhur dan tak makan gapo, tak minum gapo, tak buat perkara hak batal puasa lagi. Siapa yang nak niat puasa sunat di waktu siang hari? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam riwayat oleh Imam Tirmizi, Nabi masuk dalam rumah isteri dia. Nabi tanya, "Ada gapo dak dapur hari ni?" Isteri Nabi kata, "Hari ni tak ada gapo ya Rasulullah." Nabi kata, "Ana shaim." Hari ni aku puasa. Nabi kata dia puasa, dia niat puasa masa waktu siang hari. Maka ulama pun nak kira kata Nabi niat puasa waktu siang hari, puasa sunat. Tapi dengan syarat kita nak niat puasa sunat sah tu
Ambil yak masa pukul 8 pagi kita nak niat puasa tu. Sunat tu. Tak makan gapo lagi. Ambil yak subuh sampai pukul 8 pagi tak makan gapo lagi. Dan tak masuk zuhur lagi. Ning lepas ada zuhur dah pukul 3 nak masuk asar dah. Nah, pas makan gapo lama dah. Tak boleh. Tak boleh nah. Ingat molek. Jadi siapa yang nak puasa apa ni hak qada tu kali dengan sunat lagu tu. Nah. Dia mau tanya kata ramai orang yang kata hari Ashura tu jatuh hari Sabtu. Hari Ashura hari Sabtu. Ni sebab itulah ibu bapa kalau kita tak puasa hari ni takut hari ni jatuh hari Ashura dah. Lagu mana kita? Esok bukan hari Ashura dah. Lagu mana kita? Nah sebab tu Imam Nawawi kata apa ni wingat. Puasa 2 hari. Hari ni puasa, esok puasa. Hari ni puasa, esok puasa. Wingat. Duduk dalam wingat. Tak? Gini, dia kata ramai duduk royak atas hari Ashura hari ni. Kita royak hari Ashura tu esok hari Ahad. Sebab apa? Sebab kita turut hak cuklah. Faham tak? Cuklah. Jadi Malaysia tu bunyi kata pos hari ni hari Ashura dah. Gini, kita turut hak cuklah. Cuklah ya nak kali kita nak masuk bulan baru nak masuk bulan Muharram, nak masuk bulan Safar wanti yisib kau akhir bulan tiap-tiap bulan tu kena tengok anak bulan. Tiap kali nak masuk bulan baru kena tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan 4 boleh masuk tahap bulan baru. Kalau tak nampak anak bulan kena bilang bulan tu cukup 30 hari. Jadi wanti yisib kau Zulhijjah baru ni hari Rabu. Di jalan pun tengok anak bulan. Dalam negeri Thai pun tengok anak bulan dah. Didapati tak ada orang nampak anak bulan. Maka dalam Islam kita ajar, Nabi ajar kena kalau tak nampak anak bulan, tak ada siapa nampak anak bulan, diwanti yisib kau Zulhijjah ataupun di akhir bulan tu kena bila bulan tu cukup 30. Petang Rabu 49 Zulhijjah baru ni tak ada siapa nampak. Mana kata hari Khamis tu 30 Zulhijjah. Hari Maat baru wanti neng Muharram. Hari Maat baru ni wanti neng Muharram. Kita bila hari Maat wanti neng Muharram? Tak, wanti neng Muharram, song Muharram. Maat 1 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Maat 1 Ahad. 1 Muharram hari Maat. Song Muharram, Sa Muharram, Si Muharram, Ha Muharram, Huk Muharram, Jid Muharram, Pat Muharram, Kam Muharram, Sib Muharram. Hari apa ni? Maat 1 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Maat 1 Ahad. Hari Ahad. Kita turut hak cuklah tu, hak cuklah negeri Syia kita ni. Moga kita suruh KJL tengok anak bulan pun hak cuklah tengok, majlis gapo tengok. Kita rakyat biasa ni tak kena buat kerja lagu tu dak. Pakai suruh demo sanggup dak ambil KJL tu tengok anak bulan. Kita nanti dengarlah kata cuklah ya perakat lagu mana. Pas cuklah perakat lagu ni tak nampak anak bulan. Maka kita kena bila wanti Muharram hari Maat. Maka hari 10 Muharram jatuh hari Ahad, bukan hari Sabtu. Sebab tu hari ni bukan hari Ashura lagi, turut hak cuklah perakat Faham tak? Bukan hanya di bulan puasa saja turut cuklah. Nak bulan lah kita turut hak cuklah tu. Kalau kita niat puasa sunat saja hari ni, tak niat puasa tasuat kali, boleh ke tak? Boleh, ada apa? Tak, moga puasa hari ni pun hari tasuat ke? Tak, aku puasa sunat hari ni, tak ada puasa. Ada masalah. Habis itu. Nah, kalau kita bila turut hak cuklah berakat tu, esoklah. Tapi kita duduk dalam wingat hak Imam Nawawi royak sat ni. Kata kita puasa juga hari ni. Takut-takut hari ni hari Ashura. Betul. Pak ramai nak ke rumah kita ni bila kata hari ni hari Ashura dah. Apa kalau hari ni hari Ashura sungguh? Kalau kita tak puasa, rugi lah. Nak jumpa pula taharupai. Pak kalau taharupai tu taruh umur, ada. Pak kalau misalnya kita retino, tak puasa hari ni hari Ashura hak tahun ni. Tak apa dah tu. Aku nak puasa taharupai. Misal tu taruh umur dia widya taharupai. Mari uzur pula.
Mari uzur pula, tak boleh nak puasa. Rugi juga. Nah, pasal lagi akhir kali dah. Mumpun nak atuk dah. Akhir sekalinya gapo? Orang yang tak boleh nak puasa hari Ashura tu. Buat amalan hak ni. Nabi kata kena. Nabi kata kalau buat amalan hak ni, kita tak puasa. Sebab apa tak puasa? Misal kata kita retina mari haid, mari darah nifas, tak boleh nak puasa lepas tu kita nak pahala juga ni. Nak buat lagu mana? Ada amalan gapo weh? Nabi sebut amalan sedekah. Man fattara, siapa-siapa hak buat makan ataupun makan ni ke orang puasa. Orang puasa tu boleh buka puasa dengan makan ni hak kita kana lahu, adalah bagi orang hak dekah hak ni tu pahala supaya dengan orang puasa. Pahala kita boleh supaya dengan orang puasa dah. Sebab tu kita pun usahalah cari amalan hak buat orang kita boleh kebaikan juga, boleh pahala puasa juga. Nabi sebut dalam hadis lagi kata Tuhan tak kurang pahala kita walaupun sikit. Sikit pun Tuhan tak kurang pahala kita. Misal kata ya tu Tuhan ya tu puasa Tuhan pahala dia 200. Kita beli makanan buka puasa dia manis ke air ke gapo ke, dia buka puasa dengan makanan hak kita, dengan minum hak kita. Kita boleh pahala supaya dengan dia puasa boleh pahala tu. Maka betul-betul ni kita usahalah. Kalau kita ada mampu tak nanti banyak beli manis ke 10 kok 20 kok air tebu airnya ke orang puasa. Lebih baik kita pilih sampai bukan mana kata ke orang lain tak boleh orang hak puasa kita boleh lah ke, tapi nak ayat katanya hak molek hak molek kita makan buka puasa ke orang hak juru-juru. Apa? Sebab orang juru ni memang dia puasa tu dia jaga, dia patai mulut dia, tak kecek ngupak, tak kecek bohong haure. Gapo semua tu jadi pahala dia banyak. Dia banyak kita makan kepada dia untuk dia buka puasa. Pahala hak tu hawi kepada dia puasa tara mana kita boleh tara tu. Kita bakal carilah kebaikan. Mungkin kita tak kuasa. Beli lauk 20 kok, 30 kok dekah. Hari-hari yang mulia lagu ni kita kena muliakan hari-hari hak mulia. Ni kita orang Islam ni tak kuasa mulia hari hak mulia dalam Islam. Ni jadi masalah ni. Tara orang hak agama asing kita kata orang prak hari-hari tak cari data. Ya katuk kedah dia. Kita orang Islam hari mulia-mulia hak dalam Islam bukan nak kata salah, tapi nak kita membesarkan hari hak Islam juga. Kita kena memuliakan hari hak mulia dalam Islam. Amo baca jumpa dalam satu kitab. Ulama dia buat hari satu cerita orang ni bukan orang Islam. Orang ni orang Majusi semua api. Dia muliakan bulan hak mulia dalam Islam. Orang Majusi seorang ni dia tak makan, tak minum masuk bulan Ramadan. Ya orang kafir, ya orang Majusi, bukan orang Islam, tapi ya jong waak, ya jong tak makan, tak minum pada waktu siang hari. Apa? Sebab dia muliakan bulan hak orang Islam mulia. Siapa ada satu hari tu anak dia duk makan geng-geng. Ya tu ambil rotel rodek anak dia siapa anak tiak. Anak dia kata, "Abah ya wak salah gapo gena rodek dia ni? Ya makan, ya minum, ya wak salah gapo?" Ya wak salah gapo kau dah makan minum salah kau? Ayah dia kata gena. Dia kata, "Hei, anakku, hari ni bulan ni bulan hak mulia dalam orang Islam. Orang Islam pakat waak belaka. Kita pun kena hormat ratiklah ke orang Islam, ke bulan orang Islam." Tengok dia hormat, sungguh-sungguh hormat. Tak lama kali orang Majusi tu mati. Tak lama orang Majusi tu mati. Dalam kampung tu ada seorang orang alim. Orang dalam kampung tu ada seorang orang alim. Dia tidur. Allah Ta'ala orang alim ni mimpi nampak orang Majusi tu duduk dalam kebun dan nikmat-nikmat syurga. Allahu Rabbi ya Karim, Masya Allah. Orang alim ni kenal kata atas dunia dia ni orang Majusi.
Bukan orang Islam. Lepas rena, lepas pada mati, dia duduk tempat molek ni, tempat senang ni. Boleh dikatakan kebun syurga dah dia duduk ni. Apa? Ya kita hanya moga ya kenal orang ni. Dia kata, "Hei, saudara, amo kenal demo ni masa hidup di atas dunia majusi bukan Islam. Lepas rena, lepas ada demo mati duduk tempat molek ni. Kena. Demo mati duduk tempat molek ni kena. Buat apa?" Orang majusi tu kata kena, "Wahai saudaraku, aku boleh taruh ni Tuhan wi kepada aku sebab aku meliakan bulan Ramadan, hari hak mulia dalam agama Islam. Siapa aku gi rodeh anakku, siapa anakku tiak, buat apa? Nak ajar anakku tu hormat ratik kepada hari hak mulia dalam Islam." Allah Ta'ala bagi ke aku satu kelebihan. Mana? Dengan sebab aku meliakan hari hak mulia dalam Islam, masa aku dekat dengan nak mati, Allah Ta'ala wi Nabi Muhammad SAW ajar aku ngucap belum pada nak mati. Allah Ta'ala wi aku boleh ngucap belum pada aku nak mati. Jadi aku mati dalam keadaan aku beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tu orang hak bukan Islam yang mulia, sangat-sangat mulia di hari orang Islam, hari hak Islam kita mulia, Allah Ta'ala bagi kelebihan gitu mau kepada dia. Lepas tu royak ke orang kafir apabila dia masuk Islam pak kebaikan dia pasal waktu tu kira jadi pahala lebih. Ya orang kafir ni walaupun dia dekah dia buat kebaikan apa, Allah Ta'ala tak wi pahala dia. Sebab dia tak ada iman. Nak boleh pahala je kena ada iman dalam hati. Orang kafir tak ada iman, maka dia tak boleh pahala. Allah Ta'ala tak wi. Walaupun dia dakwa kata tamdi dai pelabuh, hak tu dia royak, tapi tu dia tak wi pahala dia. Sebab dia tak ada iman. Jadi orang kafir ni hidup dia dalam kafir. Boya nak mati dia ngucap. Boya ngucap tu dia kata kena. Dosa-dosa hak dia pasal buat dengan aku. Dia pasal zina, dia pasal minum arak, dia pasal gapo tu. Aku apa habis dosa dia dengan sebab dia masuk Islam. Dan aku kira jadi pahala habis semua kebaikan hak dia buat dalam masa dia kufur dulu. Pas seorang majusi tu saat ni. Nah, dia meliakan hari hak mulia dalam Islam, Allah Ta'ala kurnia kelebihan kepada dia. Maka kita orang Islam diri dah ni kena rasa besar lah hari hak besar dalam Islam tu. Supaya hari Ashura kita kena besar. Hari hak mulia, hari hak besar dalam Islam kita kena mulia, kita kena besar. Kena pakat puasa. Cara besar kita, cara nak muliakan hari hak Islam ni kita kena pakat puasa. Nabi pun suruh kita pakat puasa hari Ashura. Tanda kata kita ada apa ni? Atau kita nak muliakan hari hak Islam kita mulia. Tu, we ada tanda. Kita pakai usaha belakang insya-Allah. Jadi amo nak minta bukan suruh dak lah. Nabi suruh memanglah amo ni nak minta, nak royak kepada hak kita semua. Hak duduk dengar masalah ni tak kira di mana tepat. Kita pakai puasa belakang esok hari Ashura insya-Allah. Siapa tak puasa hari ni, esok puasa hari Senin puasa. Dua hari, tak sah sehari. Kalau nak puasa sehari ya, boleh sah puasa dia, tak ada gapo. Tapi hak molek dua hari. Walaupun malah buat 3 pun, buat 2 hari insya-Allah nah. Cara niat puasa hari Ashura esok lagu mana? Kali lagi amal nak oyak. Nah, aku puasa esok hari. Nah, aku puasa sunat esok hari Ashura kerana Allah Ta'ala. Tu cara puasa dia. Cara niat. Nah, habis itu. Itulah sikit banyak pada tengah hari yang mulia ini. Hak ya amo boleh muzakarah ngafak kita belaka. Jadi benar hak amo royak ni, amo nak juga bukan atau duk gerang royak ke demo dalam masa sejarah ni, jabeh-beh ni bukan atau wi demo buat haja. Amo pun nak buat juga. Amo pun buat juga insya-Allah kita bakal kosi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena sokong menyokong di atas kebaikan. Benda baik kita kena sokong. Kita bakal usaha belakang nah insya-Allah. Jadi amo rasa kata nah pada hari ni kita mula nah Al-Huda channel kita ni pada tengah hari hak nak buku ruwa tu
petang tu tengah hari tu muladah. Jadi esok tu pukul 2 dak telah kita. InsyaAllah kita bakal ramai-ramai masuk mari dengar. Dak kita gunalah masa hidup kita di atas dunia ni dalam ibadat kepada Allah. Ibadat kepada Tuhan bukan hati semaya saja. Maya tu mayalah, ibadat juga. Ibadatlah maya tu. Kita guna linga kita dengar orang muzakarah agama, ambil faham hak agama, tu panggil ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nah, habis itu jadi akhir sekalinya kalau ada salah dan silap di mana, mohon maaf juga. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kejahilan, kedhaifan yang ada di diri saya sendiri. Dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah salli ala sayyidina Muhammad.